Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama meneruskan perbincangan kita tentang mengenai bagaimana penduduk neraka meminta kepada Allah. Kita sampai tajuk tersebut. Kita masih baru bincang pada minggu yang sudah terhadap ahli-ahli neraka. Bila masuk dalam neraka, mereka minta untuk nak keluar daripada neraka ini disebabkan oleh kerana terlampau dahsyatnya azab yang mereka terima tersebut, yang menyebabkan mereka bertalu-talu meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan mereka daripada neraka tersebut. Yang ni yang kita tajuk yang kita bincang. Kenapa kita bincang tajuk ni? Nak suruh agar kita ni supaya kita lebih berhati-hati, disebabkan oleh kerana supaya kita tak terjebak di kalangan mereka tersebut. Kerana ramai di kalangan mereka ini yang bila masuk saja waktu mana berada di dalam neraka tersebut mula datang menyesal. Kenapa penyesalan ini datang? Kerana tak dijaganya di awal-awal. Waktu mana kita hidup di atas dunia ni, kita jadi leka dan jadi hanyut. Kita tak bersiap dan bersedia untuk saat yang besar ini. Ramai di kalangan kitanya, bila kita hidup di atas dunia ni, kita menjadi cuai dan kita jadi leka terhadap kehidupan kita yang sementara ini sendiri. Yang menyebabkan kita ni bila kita leka dan kita hanyut, kita mati-mati dengan keadaan sama ada kita mati dalam keadaan berdosa, mati dalam keadaan yang Allah gunakan istilah zalim, mati dalam keadaan zalim, ataupun mati dalam keadaan menjadi seorang yang munafik, yang fasik dalam hidup seorang ini sendiri. Kemudian ataupun mati dalam keadaan kafir. Tiga kelompok ini bila masuk dalam kubur, mereka akan sudah pasti akan terima azab. Dia panggil azab yang bila sampai di akhirat, dia tak berhenti dengan dalam kubur je, tapi terbawa-bawa sampai ke akhirat dan terbawa-bawa sampai ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi start daripada dalam kubur minta untuk nak hidup balik, sampai di padang mahsyar minta nak hidup balik. Kemudian demikian juga bila berada dalam neraka minta nak balik semula ke dunia. Ini ayat-ayat yang Allah cerita dalam Al-Quran Karim. Ada 5 kali mereka minta supaya nak kembali balik ke dunia. Dan kita sebut banyak kali lah, hidup di dunia ni sebagaimana kita sekarang ni pun, kita pun tengok diri kita sekarang ni, tak ada seorang pun dia balik semula kepada zaman muda dia. Tak ada. Tak ada lagi setakat ni orang yang walaupun dia pakai kup putih misalnya contohnya, ataupun dia pakai alat kosmetik apa pun pada diri dia, dia tak boleh balik semula zaman keremajaan pada diri dia. Pada diri kita ni di dunia baru, kita boleh bayangkan dalam kubur nanti. Dalam kubur lagi kita tak boleh nak hidup balik, nak hidup di atas dunia. Kemudian sampai di padang mahsyar, nak hidup balik di dunia tak boleh dah pada diri kitanya. Oleh demikian Islam diajar dalam hidup kita ni, kita diajar supaya ambil peluang. Waktu mana kita ada sekarang ni, peluang apa dia? Peluang membetulkan jalan hidup. Jangan kita biarkan hidup kita ni terbuai begitu saja. Ramai orang kita ni dihidup hanyut je dalam hidup. Tahu-tahu sekarang baru perasan umur dah 45 tahun dah sekarang. Baru kita perasan umur dah 55 tahun dah sekarang. Baru kita sedar, baru je rasa 65 tahun sekarang. Kita jadi hanyut dalam hidup. Hanyut dalam hidup ni jadi bahaya.
Yang ni yang nak digambarkan supaya bila kita belajar tajuk ini, jangan sampai peringkat kita termasuk di kalangan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta jauh daripada Allah. Ayat yang kita pada muka surat 671 hari ininya, Allah sambung lagi. Kemudian mereka berkata, mereka orang-orang yang sampai di padang mahsyar, lalu Allah gambarkan suasana mereka. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nah, ni ayat-ayat yang Allah cerita tentang start daripada orang dalam neraka memanggil ahli syurga. Kemudian orang dalam syurga jawab balik. Jawab pada orang dalam neraka tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cerita lagi. Lepas pada tu, orang dalam neraka ni, walau tara izil mujrimun, ketika mana mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tengok izil mujrimun, penjenayah, ketika mana dia nampak segala perkara suasana di padang mahsyar dan dalam neraka sebut, nakisu ru'usihim. Nakisu ru'usihim ni maknanya tunduk kepala masing-masing. Kepala tu jadi patah terus. Kepala masing-masing. Dalam keadaan bagaimana? Inda rabbihim, ketika mana di sisi Tuhan mereka. Mulut mereka sebut, Rabbana absarna. Wahai Tuhan kami nampak dah. Wa sami'na, dan kami dengar dah ya Allah. Farji'na, balik semula kami ya Allah ke dunia ya Allah. Tolong pulangkan balik kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami nak buat balik amalan salih. Na'mal, sudah pasti kami akan buat balik amalan salih kami. Inna muqinun, sekarang kami dah mula yakin ya Allah. Ini baru yakin di padang mahsyar. Padahal anda sebut pada pengajian yang sudahnya, kita hidup atas dunia ni biar sentiasa bertambah keyakinan. Hari-hari kita ni kena tambah yakin pada Allah ni. Jangan sampai peringkat kita ni longgar keyakinan kita. Ramai di kalangan kita, bila lama hidup, dia lagi longgar keyakinan. Lagi longgar keyakinan dia dengan Allah. Hidup kita ni, biar lagi lama lagi kejap. Lagi lama lagi kejap. Begitu keadaan dia. Lagi mengukuh. Macam belitan di pokok tu kan. Kita tengok pokok-pokok yang kena belit pada akar kayu tu. Lagi lama lagi kuat. Lagi lama lagi kuat. Bukan lagi lama lagi longgar. Orang kita ni, lagi lama dia jadi lagi longgar. Kita nak tahu longgar tak longgar kita tengok solat kita. Solat kita tu, semakin lama kita solat, semakin khusyukkah? Ataupun semakin lama kita solat, semakin kita jadi hambar terhadap solat kita. Semakin, ni contohlah pada diri kita. Ada orang yang dia lagi lama dia solat, lagi dia jadi khusyuk. Lagi lama dia solat, lagi dia ni semakin rasa nikmat dalam solat dia. Itu tanda dia bertambah keyakinan. Tapi kalau kita lagi lama solat, lagi longgar, lagi kita jadi khayal, lagi kita ni tak boleh berfokus, tanda keyakinan kita ni semakin melonggar, dia panggil. Yang ni bahaya. Bila kita dekat nak meninggal dunia, kita jadi teragak-agak. Mati ke tak mati? Padahal kita nak mati dah. Tapi oleh kerana keyakinan kita tak kuat, kita mula membayangi keadaan yang kita ni mula terkeluar daripada mulut kita. Duit. Misal contohnya, kerana keyakinan kita dengan duit. Dalam hidup kita ni, kita mula kita menyebut benda yang kita buat, yang kita jadi hobi dalam hidup kita. Yang jenis suka memancing, dia sebut mancing. Dekat nak meninggal dunia. Kemudian orang yang jenis suka apa dia? Suka main golf, dia sebut golf. Dekat nak meninggal dunia. Kenapa? Semakin kita menghadap, semakin tua kita ni, semakin kita kuatkah keyakinan kita dengan Allah, ataupun semakin kita berusia, semakin kita longgar keyakinan. Tapi bila kita benar-benar yakin, inna muqinun. Bila kita benar-benar yakin, bila di akhirat, dah sampai di akhirat, baru inna muqinun. Hari ni betul-betul dah kami telah yakin dengan apa yang berlaku, dipanggil. Lalu Allah jawab, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha
walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kalau kami nak, katanya Allah, walau syi'na, kalau kami nak, la'ataina kulla nafsin hudaha, nescaya setiap manusia tu kami akan bagi petunjuk dalam hidup mereka. Setiap jiwa-jiwa manusia ni kami boleh bagi petunjuk-petunjuk kami kepada mereka tersebut. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut kepastian daripada tetapi telah ditetapkan ketetapan daripada aku ni, apa dia? Pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku nak buat, aku boleh buat, katanya Allah. Boleh buat apa dia? Setiap orang ni aku bagi petunjuk Allah, bagi hidayah semua. Setiap orang kalau aku nak buat. Tapi aku telah tetap dalam neraka tu akan penuh jin dan juga manusia dalam neraka tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Itu cara dalam hidup kitanya. Oleh demikian kitanya diajar supaya baca doa. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tu mulut kita sebut tu. Tiap-tiap kali mana kita solat, kita tak berhenti sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah aku ke jalan yang lurus, ya Allah. Mulut kita sebut demikian. Kenapa? Kerana Allah dah tetap dah. Neraka ni kena penuh. Kena penuh. Penuh dengan siapa? Minal jinnati wan nasi ajma'in. Di kalangan jin dan juga manusia. Masuk dalam neraka tersebut. Jin-jin yang hadir pada hari ni kena faham tu dia panggil. Jin-jin. Dia jangan ingat manusia je masuk neraka ni. Jin pun masuk neraka juga. Kalau yang jenis jin, yang jenis kufur pada Allah, lawan perintah Allah, dia akan terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ayat yang kalau para hansikan dapati yang jin degil-degil dalam tubuh badan seorang, baca ayat ni. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Nak gambarkan pada jin yang degil-degil tu, yang jenis kerah-kerah tu, kadang-kadang rumah tangga kita pun sama juga. Bunyi guli-guli dalam rumah. Bunyi atas tak rumah kita ni kan, bunyi macam orang bergerak je. Ataupun dalam rumah tangga kita ni kerap sangat berkelahi suami isteri, anak-anak dan sebagainya. Cuba baca ayat-ayat macam ni. Baca ayat-ayat macam ni kuat-kuat sikit. Biar puak-puak jin dengar, dia panggil. Lama-lama dia keluarlah daripada rumah kita. Kalau dia tak keluar, kita keluar, senang kita. Sebutnya gambaran bagaimana jin dan juga manusia masuk dalam neraka ni. Katanya Allah, aku dah tetap dah kena masuk. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sebab ada orang tanya kepada kita kan. Orang tanya kepada kita, Ustaz, kenapa ada juga orang kafir, Ustaz? Kan ramai kan orang tanya, kenapa Allah tak buat orang ni jadi Islam semua? Mudah, senang ceritanya. Kerana Allah dah buat dah neraka, Allah dah buat dah syurga. Senang ceritanya. Bila Allah buat syurga dan neraka, dua-dua ni kena dipenuhi. Neraka pun kena penuh, syurga pun kena penuh. Macam mana nak penuh ni? Orang yang ditetapkan dalam hidup dia di kalangan orang kafir, munafik, masuk dalam neraka dahulu. Itu cara Allah jadikan demikian. Bila masuk dalam neraka, Allah sebut, fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha. Rasalah, katanya Allah. Fadhuqu, rasalah hari ni terhadap apa yang kamu buat lupa di atas pertemuan dengan pada hari yang sebegini. Liqa'a yawmikum hadha. Kamu kan atas dunia dahulu buat tak reti je. Orang cerita bab mati, orang cerita mengenai pada mahsyar, orang cerita tentang mengenai suasana bagaimana di pada mahsyar, neraka Allah dan sebagainya. Kamu buat tak reti je pada diri kamu. Kamu buat tak nak dengar je di atas dunia dahulu. Hadza inna nasinakum. Hari ni aku lupakan pada kamu. Aku buat tak reti pada diri kamu. Katanya Allah. Sebagaimana kamu buat tak peduli pada aku di atas dunia dahulu. Orang azan, kamu buat tak peduli. Orang solat, orang tutup aurat, kamu buat daripada diri kamu. Kemudian dalam hidup kamu tersebut, kamu buat tak peduli. Hari ini aku buat tak peduli pada kamu. Wadhuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Lalu Allah sebut, rasalah azab yang mengekali pada kamu. Bima kuntum ta'malun.
dengan apa yang telah kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Cara Allah Subhanahu Wa Taala dia nak suruh sakit hati. Kan sakit hatinya manusia dalam neraka dah. Dalam neraka tu Allah ejek lagi. Rasa sedap tak? Katanya Allah. Fadzuqu wa dzuqu, dua kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Fadzuqu bima nasitum, oleh kerana kamu lupa pada aku, kamu rasalah terhadap aku buat tak peduli pada kamu sekarang. Macam kita pergi rumah orang, kita masuk dalam rumah orang, masuk duduk ruang tamu, tuan rumah buat tak peduli pada kita. Kita sakit hati tak? Sakit hati. Masuk dalam rumah orang, tiba-tiba orang buat tak peduli je pada kita. Ataupun kita pergi ke jabatan kerajaan ke dan sebagainya. Kita pergi ke kaunter tu buat tak peduli je terhadap urusan kita. Hari ni katanya Allah, kamu atas dunia dahulu kamu buat tak peduli pada aku kan? Sekarang aku buat tak peduli pada kamu. Kamu rasa? Rasa. Bagaimana sakit hatinya kamu. Sekali. Yang kedua, rasa lagi. Ni pedih. Fazuqu wa zuqu adzabal khuld. Rasalah pedihnya azab yang mengekali pada kamu bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu kerjakan di atas dunia dahulu. Macam anak-anak kita kan. Anak-anak kita waktu mana kita dah pesan dah, jangan berlari, dia berlari juga. Tiba-tiba tengah berlari tu, pom, jatuh. Jatuh tu, bila dia rebah tersebut, dia pun mengadu sakit. Sakit, mengesak-esak dia ni. Teresak-esak dia. Kita akan sebut apa dia? Rasa, sedap tak? Kita ejek dia kan. 2 kali sakit dia. 2 kali sakit. Dah sakit jasad sekali. Yang kedua, sakit hati pula dia panggil. Sakit hati kerana sepatutnya kita sebagai ibu ni ambillah dia, pegang dia dan sebagainya. Tapi kita ni bila tengok anak kita tu rebah, kemudian kita dah pesan dah, jangan main. Tiba-tiba dia main juga, kita akan sebut, rasa. Biar rasa disebut demikian. Ini cara, tak tahulah orang bandar ni buat ke tak buat. Tapi orang Kelantan biasa buat demikian. Orang Kelantan dia kata, rasalah. Sedap lah tu dia sebut. Tapi dalam begitu pun malam-malam dia cari juga minyak urut kan, sapu juga. Malam tu lah, tapi lambatlah nak dapat minyak tersebut. Walaupun sekalipun nak sebutnya, gambaran begitulah dalam kehidupan yang disebut dengan di akhirat nanti. Bila di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala ejek manusia. 2 kali Allah ejek. Dahlah rasa sakit sekali, kemudian dalam masa yang sama sakit lagi hati yang perasaan di kalangan mereka sebut. Kemudian Allah Subhanahu, kemudian mereka mohon diberi tangguh, tetapi dijawab oleh Allah. Orang-orang dalam neraka ni minta ditangguh. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Wa anzirin nas, dan berilah peringatan kepada manusia sekarang ni wahai Muhammad. Kamu ingatkan manusia tentang yauma ya'tihumul azab, di hari datangnya azab Allah. Datangnya yang disebut dengan azab Allah, fayaqulul ladzina zalam, lalu mulut-mulut manusia di waktu tersebut, di kalangan orang yang zalim tersebut akan sebut apa dia? Rabbana akhirna, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kesempatan kami kembali ke dunia walaupun sebentar. Akhirna ila ajalin qarib, boleh tak balik semula kami ke dunia ya Allah? Balik sekejap je. Nak buat apa dia? Nujib da'watak, nak jawab ataupun nak sambut seruan yang diseru pada kami di atas dunia dahulu. Wa nattabi'ur rusul, yang kedua kami nak ikut rasul-rasul. Orang dekat nak mati, dia akan sebut, ya Allah, aku laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa aku minas salihin. Orang dekat nak mati, kalau malaikat nak cabut nyawa dia sebut 2 je. Yang pertama, kami nak bersedekah. Yang kedua, kami nak menjadi hamba Allah yang salih. Orang yang di padang mahsyar, bila berada di padang mahsyar, nak masuk dalam neraka tu, dia sebut terus pada Allah, akhirna ila ajalin qarib, boleh balik semula tak kami ke dunia? Kenapa kami nak balik semula ke dunia? Nujib da'watak, kami nak sahut seruan-seruan yang telah diserukan pada kami di atas dunia dahulu. Dulu-dulu orang bagi tahu ada kuliah, dia kata tak, PKP lagi.
Nak sebut dah. Nak sebutnya dia lawan manjang. Nak sebut dia dah mula-mula duduk kat rumah rasa bosan. Tapi dah lama duduk kat rumah jadi seronok pula dia. Jadi tak nak tinggal dah rumah dia. Ni pun satu penyakit juga dia dalam hidup kita. Dah nak gambarkan dalam hidup kita payah kita nak buang ni. Nak buang. Bila sampai di akhirat mula kata, sayangnya tak pergi dengar kuliah dahulu. Sayangnya aku dahulu habis masa. Timbang berat naik lepas pada PKP. Nak sebutnya macam kena ternak je dalam PKP. Nak gambarkan pada diri kita ni. Punca apa dia? Punca kita ni hanya je dalam hidup. Tak tahu nak buat apa dalam hidup. Padahal Quran tak khatam-khatam juga pun. Nak kata kita bangun tahajud malam, tak bangun-bangun juga. Nak kata kita berzikir banyak dalam PKP, tak juga. Dalam hidup kita, maknanya banyak mana dah kita habiskan hidup kita demikian. Bila sampai di akhirat, kami nak balik semula lah. Nak buat balik. Nujib da'watak. Wa nattabi'ur rusul. Kami nak ikut apa yang disuruh oleh Rasul. Sepanjang kami hidup atas dunia dahulu, kita ikut apa dia? Ikut hawa nafsu. Layan je hawa nafsu. Kitanya tak ikut Rasul. Dalam hidup kita tak pernah tanya. Rasulullah dia buat macam mana dalam keluarga dia? Rasulullah, bagaimana Rasulullah tidur? Bagaimana Rasulullah berjalan? Bagaimana Rasulullah makan? Tak, kita tak sibuk tanya. Bagaimana Rasulullah hidup Rasulullah dalam merentah negara? Bagaimana Rasulullah menyusun masyarakat? Kita tak sibuk tanya soalan demikian. Tapi waktu mana kita dah sampai di akhirat, kita kata, aku tak buat apa yang disuruh oleh Rasul dahulu. Yang dibawa oleh Rasul. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jawab, awalam takunu aqsamtum. Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahawa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Malakum min zawal. Tidakkah kamu di atas dunia dahulu kamu rasa yakin sungguh dengan kekuatan diri kamu. Kamu yakin dengan duit kamu kan? Kamu yakin sungguh. Aqsamtum min qabl. Sebelum daripada ni waktu mana kamu di dunia, malakum min zawal. Kamu tidak akan musnah. Kamu tidak akan mati dalam hidup kamu. Kamu rasa hidup kamu tu naik. Tak turun-turun dalam hidup kamu. Tidakkah begitu dalam hidup kamu atas dunia dahulu? Allah tanya balik. Kemudian mereka berkata lagi, wahum yastarikhuna fiha. Lalu mereka bertempik, meraung dalam neraka itu. Ahli-ahli neraka ni, wahum yastarikhuna fiha. Yastarikhuna fiha ni maknanya nak keluar biji halqum tu. Biji halqum tu mereka meraung dalam neraka tersebut, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Lalu mulut mereka sebut, wahai Tuhan kami, pulangkan balik kami ke dunia ya Allah. Akhrijna na'mal salihah. Tolonglah pada kami, keluarkan kami daripada neraka ni, na'mal salihah. Kami nak balik semula ke dunia, kami nak buat balik amalan salih. Ghairal ladzi kunna na'mal. Yang kami tak buat waktu mana kami hidup di atas dunia dahulu. Waktu mana kami hidup di atas dunia dahulu, kaminya ghairal ladzi kunna na'mal. Kami tak sempat nak buat di atas dunia dahulu. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nazir. Lalu disebut lagi, dikatakan pada mereka, bukankah kami telah panjangkan umur kamu untuk dapat kamu berfikir bagi orang yang mahu berfikir. Wa ja'akumun nazir, dan telah datang pada kamu peringatan-peringatan, ingatan-ingatan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Fadhuku bima lizzalimina min nasir. Maka di waktu ini rasalah pada diri kamu terhadap apa yang kamu lakukan kezaliman, dan min nasir, dan tidak ada penolong pun pada diri kamu saat sebegini. Allahu Akbar. Ni ayat-ayat yang Allah cerita supaya kita ni jangan sampai tahap demikian. Jangan. Bila kita sampai dalam keadaan yang masuk dalam neraka, tiba-tiba berada dalam neraka, sibuk nak buat amalan soleh. Waktu mana kita hidup atas dunia ni, tak nak buat pun. Tak bersungguh pun balik kita. Tak beria pun. Bila kena tu, barulah dalam kabut diri kita ni. Nak balik semula, nak balik. Ya Allah, baliklah semula. Kami nak buat baliklah amalan-amalan kami. Lalu Allah tanya, atas dunia dahulu, pendek sangat ke nyawa kamu? Awalam nu'ammirkum
ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tidakkah kami telah panjangkan umur kamu? Kami jadikan pada diri kamu ni umur yang panjang. Bila umur yang panjang dalam hidup kamu, kenapa kamu tak berfikir dalam hidup kamu? Sepatutnya kamu fikir panjang lah pada diri kamu. Hidup atas dunia ni bukan sehari dua, berpuluh tahun dalam hidup kamu. Bila berpuluh tahun pada diri kamu, kamu sepatutnya semakin lama kamu hidup, semakin cerdik. Bukan semakin lama kamu hidup, semakin bodoh. Tidak. Tetapi kamu ni semakin lama kamu hidup, semakin kamu lawan Allah. Semakin lama kamu hidup, makin kamu lawan Allah. Rugi kan. Satu anak sebut pada jemaah sekalian kan. Kalau kita nak tahu orang tu orang ahli syurga ke tak ahli syurga, semakin dia panjang umur dia tu, semakin dia ni soleh dalam hidup dia. Kita boleh tengok kesolehan dia, kewarakan dia. Ini tanda ahli syurga. Tanda ahli syurga. Nampak peribadi dia, cara dia bercakap, cara dia bertindak. Kerana apa dia? Dia ni mesti orang cerdik. Orang yang sentiasa mempersiapkan diri dia untuk akhirat Allah. Dia bukan mempersiapkan diri dia untuk dunia, tapi dia mempersiapkan diri dia untuk akhirat. Ini beza dia panggil. Lalu orang yang macam ni perlu diikuti dan perlu dituruti. Jangan ikut orang yang semakin tua dia, semakin nak berjoget. Misal contohnya. Semakin tua dia, semakin dia menggatal. Semakin tua dia, semakin dia tak sedar diri. Senang cerita. Yang ni jangan ikut. Kalau kita ikut orang yang macam ni, dengan kita pun masuk dalam neraka Allah SWT. Itu cara dalam hidup kita. Biar kita ni semakin, kita tengok orang yang soleh macam mana. Orang soleh ni, kita buat contoh lah. Yang meninggal dunia dah. Sebelum daripada kita. Apa dia? Allah yarham Tok Guni Abdul Aziz Nikmat. Ini contoh yang mudah. Allah yarham Datuk Harun Din. Ini contoh manusia yang soleh. Orang panggil. Allah yarham Datuk Ishaq Baharum di Negeri Sangun. Ini di antara orang-orang yang sempat kita tumpang daripada mereka sebab tengok. Semakin tua dia, semakin soleh. Semakin berusia, semakin nampak dia dekat dengan Allah SWT. Jangan tiru orang yang hidup dia semakin tua, tiba-tiba semakin tak sedar diri. Semakin tua, semakin dianya sibuk dengan mengejar dunia yang tak sudah-sudah. Allahu Akbar. Kan orang kita ni kan, lagi tua lagi tamak. Lagi tua lagi tamak. Dia simpan geran-geran tanah dia. Lagi dia berusia, lagi disimpan barang-barang kemah dia. Dia bukan boleh pakai pun barang kemah dia tersebut. Kalau dia pakai pun tak sesuai dah dengan lengan dia tersebut. Tak sesuai dah. Barang kemah yang dia pakai tersebut, misal contoh. Tapi dia simpan juga. Dia tak nak bagi. Kerana apa dia? Dia ni jadi semakin penyayang terhadap benda tersebut. Dia simpan koleksi handbag dia. Dia simpan apa dia? Segala barang-barang yang berharga pada diri dia. Dia simpan lagi dia pegang, lagi disimpan. Allahu Akbar. Akhirnya, dia mati, dia tinggal segala-galanya. Tak ada apa-apa manfaat pada diri dia. Rugi je dalam hidup dia panggil demikian. Allah dah bagi dah panjang umur. Bila panjang umur, lagi kita panjang umur, anak kata, lagi kita panjang umur, lagi kita alih aset-aset kita ni. Bagi hantar ke akhirat. Macam mana nak hantar ke akhirat ni? Derma, wakaf, segala impak dan segala. Kita buat segala-galanya. Peluang pada kita. Panjang umur, lagi kita ni fikir, aku nak bawa bekalan apa dia? Untuk akhirat. Yang ni yang Allah SWT sebut. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kamu tengok diri kamu ni, kamu nak bawa apa besok? Besok dalam hidup kamu. Sebagaimana kita malam-malam kan nak tidur tu kita bisik dengan pasangan kita. Esok nak makan nasi lemak ke nak makan apa gitu. Kita tanya di kalangan kita kan. Dia kata nasi lemak je tiap-tiap pagi. Bihun lah jangan sekali. Kita kan nak tidur tu kadang-kadang mata dah pejam dah. Kejut lagi pasangan kita. Esok beras habis lah gitu. Kita je teringat benda-benda demikian. Ingat lagi nak makan. Cuba kamu ingat satu benda yang kamu nak bawa. Kalau katakanlah besok kamu jaga-jaga celik-celik mata, tengok dalam kubur. Tengok kamu dalam kubur dah. Bangun-bangun, Allah mati dah kubur. Dalam keadaan tak sempat. Celik-celik mata tu tengok malaikat dah berdiri dah depan mata. Diri depan mata tu, kita tak sempat nak pesan, tak sempat nak bagi tahu yang pada keluarga kita ni. Macam mana keadaan itu? Ada bekalan tak? Yang kita nak masuk hari pertama kita dalam kubur. Hari pertama kita dalam kubur tu fikir yang tu pun tak apa dah. Mudah-mudahan bila kita fikir hari pertama, kita fikir hari kedua.
Fikir hari yang ketiga, sampailah berbulan-bulan, bertahun-tahun dalam kubur ni, kita nak buat macam mana? Kita dalam kubur seorang-seorang. Tu cara dia panggil. Waktu mana keluar daripada tubuh badan kita ni, air bisa tu. Tubuh badan kita ni mengkak mata kita seorang-seorang dalam kubur. Waktu mana kita tengok lebam-lebam dah tubuh badan kita, bunyi kuk dalam perut kita. Bunyi itu keluar pula kepala ulat dekat perut kita saja. Kemudian keluar tu pula bunyi makan daging-daging kita. Macam mana agak-agak kita nak buat saat mana kita seorang-seorang dalam kubur? Cuba fikir jangan-jangan sekali dalam hidup kita ni, jangan-jangan sekali ni, waktu mana bau busung hanying je tubuh badan kita ni. Macam mana kita nak ubah jadi wangi, bauan raihan daripada syurga Allah, daripada tubuh badan kita ni sendiri dalam kubur. Ni orang cerdik ni. Bila Allah panjangkan umur kamu fikir, macam mana aku nak suruh bila ruh aku keluar daripada tubuh badan aku, yang bawa, yang disebut dengan yang bawa ruh aku ni daripada apa dia? Raihan, daripada sutra yang bauan raihan, bauan wangi yang keluar ruh daripada tubuh badan kita. Ini semua ni orang yang bila dia panjang umur, dia fikir panjang. Yatazakkaru man tazakkar wa ja'akumun nazir. Atas dunia dahulu datang banyak sangat dah peringatan-peringatan. Banyak sangat kan. Kita ni kan berapa kali dah nak mati, alhamdulillah samad. Berapa kali dah nak kena langgar pada kereta kan. Nak kena jatuh pohon. Berapa kali dah hanyut dalam sungai. Berapa kali dah lemas dipanggil. Berapa kali demam dalam hidup kita. Hampir-hampir nak kena COVID kita semua. Pada diri kita. Berapa kali dah pada diri kita ni nak mati. Tapi alhamdulillah Allah panjang umur. Ni 600,000 orang mati. 500,000 juta lebih orang mati. Nama kita tak termasuk dalam senarai 600,000 tersebut. Maknanya dalam wajah akumun nazir, datang peringatan-peringatan yang besar dalam hidup. Fadhuku, tapi kamu degil ke? Hari ni rasa, katanya Allah. Fadhuku, rasa lah. Fama lizzalimin min nasir. Lalu bagi orang yang buat zalim dalam hidup dia, tidak ada penolong-penolong. Siapa yang buat zalim? Kita buat zalim pada diri kita sendiri. Kita tahu tapi kita biarkan diri kita ni terjerumus dalam lembah yang demikian. Orang kita ni dia tahu. Benda yang jahat tu jahat. Dia tahu. Pencuri, dia tahu mencuri ni jahat. Bahkan kalau dia curi barang orang datang curi balik barang dia. Dia marah. Pencuri ni, dia curi barang-barang orang, dia curi, dia pun letak simpan. Lepas pada tu pencuri lain datang, curi barang yang dicuri. Dia marah pada pencuri. Dia marah, dia kata pada dia, aku letih-letih mencuri, engkau letang curi pula. Nak sebutnya pencuri ni pun marah. Maknanya PL dia tu pun jahat. PL dia, macam kita mengumpat orang kan. Kita mengumpat hal orang lain. Kejap lagi orang mengumpat hal diri kita. Kita marah tak? Marah. Kita marah. Maknanya apa dia? Kita tahu benda tu jahat. Kita tahu benda tu jahat. Tapi kita buat juga. Maknanya apa dia? Kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Zalim pada diri kamu sendiri. Ini fama lizzalimin min nasir. Orang yang buat zalim ni, tak ada penolong-penolong. Dan tak ada yang nak tolong, nak bantu pada mereka semua. Kemudian mereka berkata lagi. Allah cerita lagi. Mulut mereka ni, orang dalam neraka ni sebut. Rabbana akhrijna minha. Wahai Tuhan kami, tolong keluarkanlah kami daripada neraka ni. Kemudian fa'in udna fa'inna zalimun. Mereka sebut fa'in udna, kalau sekiranya kami buat juga PL yang sama juga, baru waktu itulah kami zalim. Sekarang kami tak zalim lagi, dia sebut. Orang dalam neraka ni kan tak nak mengaku betapa tololnya orang dalam neraka. Bahasa kita nak sebut degilnya manusia ni, dia dah masuk neraka dah kerana jahat dia tersebut. Tapi tak nak mengaku jahat dia. Dia kata, kami balik semula ke dunia. Bila kami balik semula ke dunia, kami ulang balik perbuatan yang sama. Fa'in udna, kalau kami ulang balik, fa'inna zalimun. Maka di waktu itulah baru kami dianggap zalim, ya Allah. Padahal atas dunia ni, apa yang tak dibuat oleh Allah kepada manusia. Nak bagi peringatan. Hantar Rasul. Bagi peringatan itu, bagi peringatan ini. Dalam hidup kita ni, Allah bagi peringatan tu bertubi-tubi dalam hidup. Bertubi-tubi. Tapi orang kita dia tak nak mengaku benda yang dilakukan tersebut satu kezaliman dalam kehidupan mereka. Allahu Akbar. Itulah
macam masyarakat kita kan, dalam hidup dia mencuri. Dia tak mengaku dia mencuri. Tak nak mengaku. Yang orang Melayu kita kata, siapa nak mengaku kalau dah berak tengah jalan? Kan orang kita guna bahasa demikian. Dia buat jahat, dia nak mengaku. Tak nak mengaku. Sampai dalam mengaku, tak nak mengaku. Tak nak mengaku. Lalu dia kata apa dia? Kalau kami ulang balik, nescaya kami ni, barulah kami dianggap orang yang zalim. Nyata dunia. Sebab tu anak sebut kan, bobo ni, awal-awal, anak kata, jangan jual hak orang Islam, jangan jual. Orang Islam, tanah orang Islam, tabung haji tu kan, isu tabung haji tu. Lepas tu, ada yang jawab oleh, Ustaz, fitnah orang lah tu. Ustaz kata pada orang lah tu. Ustaz tak nak minta maaf ke dengan menteri tersebut? Lepas tu, sehari dua baru ni keluar balik. Keluar balik dalam parlimen bagi tahu, memang tanah tu dalam deal untuk dijual. Dah bayar dah 50 juta. Tanah aset orang Islam ni. Aset tabung haji tu, hotel tabung haji tu, dah tukar dah nama. Kemudian aset tanah 100,000 ekar. 100,000 ekar dijual pada syarikat orang bukan Islam. Lebih kurang 76%. 76% tanah tersebut, 100,000 ekar tu, dijual dengan harga bawah paras harga. Beli dengan 376 juta, lebih kurang begitulah, 300 juta lebih. Nak jual 170 juta. 170 juta nak jual. Dah bayar dah 50 juta. Syarikat Tamako, disebut demikian. Kemudian, dalam deal, tinggal tanah daripada 100,000 ekar tanah tabung haji ni, menjadi tanah 26,000 ekar lebih. 100,000 dijual sampai 26,000 ekar. Ni nak sebut ni, perangai jahat. Perangai jahat tu yang anak kata, siapa yang buat khianat macam ni sampai dalam liang lahat, anak kata. Jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta orang Islam kan, jual pada orang bukan Islam. Konon-konon nak bayar hutang. Bayar hutang, hutang induk, hutang tabung haji. Tabung, bukan hutang plantation tu, tidak. Tapi dijual dengan syarikat-syarikat yang untung pun dijual. Ada 4 syarikat yang untung. Syarikat yang untung tu pun dijual juga. Pada, nak sebutnya, yang ni gambaran bagaimana khianatnya terhadap hak-hak orang Islam ini sendiri. Orang yang sibuk, ada blogger dan sebagainya, sibuk bagi tahu, dasuki penipu disebut. Dasuki pemfitnah disebut. Tunggu surat saman disebut. Tunggu surat saman je lah. Orang yang jenis macam ni kita saman je baru dia faham, dia panggil demikian. Ni cakap banyak kan, tak payah nak gam dah kot pada ni. Kena gam juga kita. Bila mereka ni, orang dalam neraka ni sebut, ni kali yang keempat ni, orang dalam neraka ni, dia sebut, Rabbana akhrijna minha, ya Allah tolong keluarkan kami ya Allah daripada neraka ni ya Allah. Kalau kami ulang juga perbuatan ini ya Allah, memang kami zalim sungguhlah ya Allah. Dia dah buat khianat dah. Dia buat khianat dah. Tiba-tiba waktu mana dia sebut, ya Allah, kalau kami ulang lagi perbuatan khianat ni, betul-betul kami zalim ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ni kali yang kelima Allah jawab, qala qsa'u fiha. Binatang cis katanya Allah. Pergi mampus kamu katanya Allah. Qala qsa'u fiha. Diam-diamlah kamu katanya Allah. Ikhsa ni bahasa dalam bahasa Arab dia panggil mencarut, dia panggil. Yang kalau dulu kan Allah yarham Tok Guru Abdul Aziz Nikmat, dia kata Allah menggunakan bahasa carutan. Ni kalimah qala qsa'u disebut. Inilah kalimah yang menyebutkan Allah guna bahasa yang nak sebutnya hodoh sungguh. Qala qsa'. Qsa' ni maknanya kalau kita nak sebut punggung mak kamu lah, senang kita. Bahasa yang hodoh sungguh. Allah kata, qala qsa'u fiha. Ahli neraka katanya Allah, pergi mampuslah kamu dengan perangai kamu sebut. Qala qsa'u fiha wala tukallimun. Jangan kamu cakap lagi lepas pada ni. Diam katanya Allah. Allah sebut tu berdengung, neraka tu berdengung, dengung neraka. Kali yang kelima ni, bila Allah sebut yang qala qsa'u fiha wala tukallimun, kamu jangan cakap lagi katanya Allah. Diamlah kamu. Waktu mana sebut demikian, lalu neraka tu dengung neraka tu sampai peringkat mereka lalu tidak dapat berkata-kata lagi untuk selama-lamanya. Terdiam terus ahli neraka lepas pada sebut.
dia buat deal kan, deal dengan Allah, minta sampai yang kelima ni, sampai ayat yang kelima, qala khsa'u fiha tu, terdiam terus ahli neraka. Allahu akbar. Temenung panjang lah dalam neraka. Habis peluang kita. Bila sampai peringkat Allah gunakan kalimah yang seburuk-buruknya di saat mana orang neraka ni degil sangat. Dia panggil degil sangat tersebut, Allah kata qala khsa'u fiha. Maknanya bahasa yang kotor sungguh lah. Kalau orang Arab dia dengar ikhsa' ni maknanya benda yang mencarut. Kalau kita nak sebut pun tak tergamak dipanggil. Keluar daripada mulut ni satu kalimah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan hodoh sungguh dengan perbuatan yang kamu lakukan di atas dunia. Wala tukallimun. Jangan sibuk lagi nak bercakap, katanya Allah. Dalam riwayat lain yang lebih panjang yang diriwayatkan oleh bin Al-Mubarak, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata, penduduk neraka meminta pertolongan pada penjaga neraka. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Ni dalam riwayat yang lain cerita, penduduk neraka minta pertolongan pada penjaga neraka. Di awal-awal sebelum Allah sebut qala khsa'u tu, ada lagi di awal-awal tu dalam riwayat Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dia kata awal-awal penduduk neraka ni, ahli-ahli neraka ni minta dengan penjaga-penjaga neraka. Dia minta apa dia? Dalam Al-Quran Allah cerita dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-49. Wa qala alladhina finnar. Lalu berkata orang-orang yang berada dalam neraka pada penjaga-penjaga neraka, li khazanati jahannam. Li khazanati jahannam. Mereka sebut pada penjaga malaikat-malaikat yang jaga neraka ni, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Doalah kepada Tuhan kamu agar kami diringankan azab atas kami sehari saja, tak apa. Lama sangat ni. Tiap-tiap masa ni kami ni dalam keadaan yang kena macam ni. Tak ada rehat langsung ni. Tak ada rehat langsung. Bagilah rehat. Nak rehat apa dia? Yauman minal azab. Sehari je jangan kena azab. Maknanya hari yang dia beri pelepasan konon-kononnya. Minta dengan penjaga neraka tu, bagi tahu pada Allah, tolonglah belah kasihan sikit, sehari berhentilah. Hari-hari lain nak azab pun tak apalah. Yang senang ceritanya, tapi sehari je tangguh. Bagi rehat sekejap. Jangan kami ni tak ada rehat langsung. Kena azab ini sendiri. Penjaga Jahannam itu berkata, adakah belum datang pada kamu para rasul dengan membawa keterangan-keterangan yang kamu ni minta tangguh sekejap ni? Atas dunia dahulu tak ada orang cerita ke? Tak ada orang kuliah ke? Tak ada orang bagi tahu ke tentang mengenai hari yang berlaku keadaan yang sebegini? Tak ada orang bagi tahu pada diri kamu. Sehingga kamu sedap sangat hidup sebegitu. Mereka berkata, benar. Tapi doa orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Lalu mereka kata, benar ada. Dia kata, tapi iyalah kami dengar-dengar. Dia kata, kami dengar, kami buat tak peduli je di atas dunia dahulu. Lalu permintaan dia tu menjadi sia-sia belaka. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Lalu mereka ni katanya penjaga neraka Jahannam tu tanya, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Waktu mana atas dunia dahulu nabi-nabi tak ada ke yang datang cerita pada kamu, terangkan pada kamu tentang keadaan-keadaan yang kamu kena lalui di akhirat nanti? Qalu bala. Mulut masing-masing jawab, ya, kata ada atas dunia dahulu. Pernah ada orang yang cerita tentang akhirat Allah. Qalu fad'u. Lalu katanya mereka, kalau begitu berdoalah, mintalah. Penjaga neraka ni sebut, doa kamu sendirilah. Tak perlulah kami nak minta bagi pihak kamu. Katanya penjaga neraka. Wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Namun doa orang kafir itu sia-sia belaka. Allah tak terima doa-doa orang yang tak beriman pada Allah. Kamu mengharapkan mereka berdoa pada orang dalam neraka ni boleh selamat? Tak ada dah. Kerana permintaan kamu tu menjadi sia-sia dalam hidup kamu.
Setelah mereka merasakan pesimis, mereka merasakan putus asa, mendapat pertolongan daripada penjaga neraka, mereka berpaling pada malaikat Malik pula. Ahli neraka ni minta nak keluar daripada neraka ni, minta dengan penjaga, minta dengan malaikat Malik pula yang berada di atas mereka. Tengok malaikat Malik yang bengis tersebut, yang tegas tersebut. Syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam keadaan tegas dan tak lawan perintah Allah ni, buat benda yang disuruh oleh Allah ni. Malaikat itu berada dalam sebuah tempat di atas mereka, dan beberapa titian yang hanya dilalui oleh para malaikat yang ditugaskan menyeksa. Atas neraka tu dia ada satu titian, dia panggil titian tu, yang kerja malaikatnya pegang tu tolak. Orang yang merangkak nak keluar tu dia tolak, jatuh balik. Merangkak nak keluar, tolak. Macam kalau kita nak sebut apa dia, gambaran orang yang dalam keadaan yang, kalau kita nak sebutnya sebagaimana apa dia, kita tengok orang masak telah mengelegak tu kan, kau je uli dalam sebut biar sama rata, senang kita. Kerja dalam malaikat yang ke atas ni, kerja dia gaul dia supaya apa dia, supaya semua yang berada dalam neraka tu rasa semua. Dia panggil itu kerja demikian. Kemudian malaikat itu berada dalam sebuah tempat di atas mereka, dan berapa titian yang hanya dilalui oleh para malaikat. Malaikat je lalu di atas titian itu yang ditugaskan menyeksa. Daripada sana malaikat Malik dapat melihat ke seluruh penjuru neraka. Penjaga neraka ni nampak seluruh sudut dalam neraka tersebut. Lalu wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Waktu mana penjaga-penjaga neraka tu memanggil pada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, minta Allah matikan kami semua. Janganlah seksa begini. Liyaqdi alaina rabbuk, minta Allah supaya Allah matikan kami. Jangan kami ni di antara hidup dan mati. Dalam neraka tu, suasana dalam neraka tu di antara hidup dan mati. Hidup dan mati. Dalam keadaan nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Ya, oleh demikian katanya mereka sebut begini, malaikat minta dengan Allah, matikanlah kami. Tak payah kami ni jadi makhluk manusia ni dan juga jin ni, tak payah. Biar kami ni mati terus. Senang. Tak payah begini diazab ni. Lalu malaikat Malik jawab, innakum makisun, sesungguhnya kamu akan kekal dalam neraka. Begitulah kata malaikat. Begitulah kamu. Tak payah nak minta-minta lah. Buat susah-susah je. Menyusah je kamu minta. Di atas dunia kamu tak minta dengan Allah. Di atas dunia kamu tak nak minta. Sekarang baru kamu nak minta dengan Allah. Supaya Allah matikan kamu. Tak payahlah. Innakum makisun. Kamu kekal begitulah pada diri kamu sampai bila-bila. Allahu Akbar. Kita janganlah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ada setengah alim ulama, bila dibaca ayat-ayat macam ni kan, pensan terus. Pensan terus. Kita tak pensan, kita tertidur je dia panggil. Kita kan, cuma alim ulama, dia bila dia dengar je, habislah aku. Kadang-kadang dia bangun tahajud malam tu dibaca ayat gini, dia ulang je. Dia ulang ayat ni sampai mereka jatuh. Sampai mereka gebah. Dan kenapa? Kerana mereka takut sungguh. Jiwa mereka tu, perasaan menggeletar tu badan mereka tu sungguh-sungguh terhadap neraka Allah. Takutnya, tak naknya. Walaupun sehari tak nak rasa bagaimana neraka tersebut. Ini kerana hati mereka sentiasa dipolish dengan apa dia, dengan keimanan pada Allah. Bersih jiwa yang bersih. Bila jiwa yang bersih tu, kita jadi rasa nikmat dalam ibadah, kita rasa takut dengan azab. Dia akan jadi demikian. Dia tercantum dalam jiwa kita ni, ada dua benda akan tercantum. Apa dia? Al-khawf wal raja. Takut dengan neraka, kemudian harap dengan syurga. Dia akan jadi demikian. Bila kita ni sentiasa jaga hati kita. Nak jaga hati dalam dunia kita sekarang ni payah. Tapi kalau kita boleh jaga sungguh, dia akan masuk dalam jiwa kita ni dua benda ni. Dua perkara ni. Apa dia? Yang disebut al-khawf wal raja. Takut dan juga harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka minta agar segera dimatikan. Namun sama sekali tidak dipedulikan oleh malaikat selama 80 tahun.
Bila mereka minta tu berapa lama? Mereka buat tak erti je selama 80 tahun. Mereka minta dengan malaikat. Malaikat bagi tahu kepada Allah, matilah kami malaikat. Mati-matilah kami ni malaikat. Malaikat buat tak erti. Buat je senang kita. Malaikat buat tak erti selama 80 tahun. Padahal satu tahun adalah 360 hari. Setahun 360 hari. Satu bulan adalah 30 hari. Sedangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hidup di atas dunia. Allahu Akbar. Berapa lama lah dalam neraka tu. Dia tak peduli selama lebih kurang 80 tahun. Satu hari dalam neraka sama dengan 1000 tahun di atas dunia. 1000 tahun di atas dunia di sini. Allah Ta'ala berfirman, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. Mereka sentiasa minta pada kamu, wahai Muhammad, dengan diturunkan azab. Diturunkan azab. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. Allah agar disegerakan turun azab. Padahal Allah tidak pernah memungkiri janji dia. Allah tak pernah memungkiri janji Allah SWT. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan kamu di atas dunia. Allahu Akbar. So, 1000 tahun, kita nyawa kita, umur kita ni pun 60 tahun, 70 tahun je. Hidup di atas dunia. Bayang sehari, tak lepas lagi dengan nyawa kita di atas dunia. Ni selama mana pada diri kita demikian. Tu baru sehari. 80 tahun, 80 tahun malaikat buat tak erti je. Maknanya berapa ratus ribu tahun dalam neraka Allah tu. Allah sajalah yang tahu. Disebabkan tidak mendapat jawapan sama sekali ni, kita sambung akan datang je lah. Supaya tak berdebar sangat dia pergi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah jadikan kekuatan pada kita lah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين.